Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa ba'du. Tuan Imam, Imam Jangkutan, Pengerusi, Jawatan Kuasa Surau, hadirin dan hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Saya ucap tahniah kepada tuan-tuan yang masih boleh sampai malam ni lah. Hakikat yang berlaku di Pasaraya lebih ramai. Betul tak? Betul lah. Dan tuan-tuan banyak sebut nama Fadlan malam ni. Baik. Tajuk yang saya bagi puasa dan juga faraid. Tapi sebut tadi puasa dan fidyah. Tak apalah, saya ikat diri saya dengan tajuk yang saya bagi dah. Okey. Baik, tuan-tuan, puan-puan sekalian, sekarang rahmati Allah, malam ni malam apa ni? Malam Rabu. Kan saya tanya malam ke berapa? Malam ni malam Rabu. Kalau tanya orang putih, malam ni malam apa? Selasa. 12 tak lagi baru Rabu. Kita malam ni malam Rabu. Tengah malam pun Rabu. Sampai besok. Waktu buka puasa tu Khamis. Boleh beza tak orang putih dengan kita? Saya nak ajak tuan-tuan santai nah. Tapi tajuk saya nak tajuk berat nah. Okey, pagi tadi jiran saya baru balik kerja. Ni saya intro nah. Saya bagi salam kat dia, saya panggil adik. Dia panggil saya abang. Memang saya tua pada dia lah. Saya bagi salam, dia jawab, dia kata kat saya, selamat pagi. Saya kata kat dia, selamat malam. Canggah tak? Canggah tak? Saya kata kat dia, selamat pagi. Apa selamat? Dia kata saya selamat pagi. Saya kata dia selamat malam. Canggah tak canggah? Saya nak pergi kerja. Dia malam tak tidur. Jadi selamat malam tu tak pergi tidur. Faham tak? Nak ajak faham tajuk ni. Seorang cikgu kata ke anak murid dia, baju buah dalam seluar. Baju buah dalam, buah sini buah kan. Saya Kedah, orang Kedah, Fadlan Kedah. Baju buah dalam seluar. Kebanyakan baju buah dalam seluar lah. Tapi baju masih di badan. Apa kita nak kata kat budak yang dia tak pakai baju? Baju dia mana? Semua dalam seluar. Dia faham macam tu, kita nak buat macam mana? Maka benda-benda itu memang ada perbezaan pendapat. Yang saya nak tarik perhatian malam ni sebab saya ikat diri saya, tajuk malam ni adalah puasa dan faraid. Tarawih buat dah kan? Tuan-tuan buat tarawih 2/5. Faham tak? 8 bahagi 20 darab dengan 100. Jawapan dia 2/5. 2/5 tu maknanya apa dia? 40%. Ada lagi 60% tak buat. Faham tak? Tarawih sebenar 20. Tuan-tuan buat 8. Kalau buat 20, lepas 8 banyak balik. Betul tak? Dia dalam kita ni dia kena perkemas. Siapa buat tarawih seorang-seorang di rumah?
Susah. Bahkan imam yang tarawih 20, kadang dia solat di rumah. Sebab kat masjid ada imam ikut giliran sajalah nak bagi jemaah di rumah. Saya tanya dia, Ustaz jadi imam di rumah berapa rakaat? Dia kata 8. Awak masjid 20. Sebab masjid 20 tu arahan pejabat agama. Habis di rumah sebab larat 8. Nampak tak? 8 tu pun nasib. Kan takut tak buat. Baik. Makin nak menghampiri tajuk. Puasa kalau kita nak banding dengan faraid, ada dalil Quran, ada dalil hadis. Kalau tanya dalil puasa apa dia? Surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 186, 187. Berderet. 183, 84, 85, 86, 87. Ayat yang sebut kalimat puasa ada 13 tempat. Ayat cerita pasal kewajipan puasa. Puasa bila, bulan apa, banyaknya disebut dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Siam pun puasa. Lepas tarawih sini saya tak dengar. Di tempat lain ada Tuan Imam semalam sebut nawaitu sauma ghadin. Semalam saya dengar, ramai orang terjemah sahaja aku puasa besok hari. Dia terjemah silap, dia pun tak komen. Faham tak? Tak faham. Dia terjemah sahaja aku berpuasa besok hari. Malam ni kita niat puasa besok hari. Malam ni malam apa? Malam Rabu. Kita nak puasa besok hari. Besok hari hari apa? Hari Khamis. Jadi lagu mana? Hari Rabu niat puasa. Hari Khamis. Esok Rabu ke Khamis? Esok Rabu ke Khamis? Rabu. Saya kata, kamu terjemah silap, kamu minta saya komen. Terjemahan dia, sahaja aku berpuasa besok pagi. Ni malam. Besok pagi. Pagi pun, bila pagi tu? Orang putih, tengah malam ke 12 lebih tu dah pagi. Kita orang Islam, ni masih malam. Pagi bila? Terbit fajar. Baik, sambung. Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ni ada banyak lagi. Tapi sebut di situ, wahai mereka yang beriman, diwajibkan kamu puasa sebagaimana orang dulu diwajibkan puasa. Zaman Nabi Musa umpamanya, Nabi Musa masa tu puasa malam. Syok tak puasa malam? Kita puasa siang. Puasa malam, orang bazar Ramadan tak setuju. Sebab malam kita tak rajin nak pergi beli. Okey, kalau puasa siang, bazar Ramadan, Masya Allah. Yang boleh meniaga, maintain sampai hari ni, masakan ni mesti sedap. Kalau dia meniaga tak sedap, dia tapak kat orang lain. Saya harap. Kalau sedap, kawan cerita. Kalau sedap, dia ulang pi. Kalau tak sedap, dia bawa cerita. Dan dia tak pi dah. Faham tak? Maka berkaitan puasa nak kita terang molek, puasa yang kita buat ni sebenarnya melalui banyak fasa. Yang pertama, Allah Ta'ala perintah puasa 183 tapi tak beritahu puasa tu siang atau malam. Yang kedua, Allah Ta'ala tak beritahu ayat 183
puasa tu berapa hari tak beritahu. Bulan apa pun tak beritahu. Cuma Allah Ta'ala sebut di hujung ayat tu, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa. Baik, tuan-tuan pernah pergi tak tempat buang sampah? Tanya perbandaran lah. Bulan puasa ni sampah basah banyak ke sikit? Boleh jawab ke? Kalau isteri kita boleh jawab. Bulan puasa ni, ayam makan martabak. Saya tak? Saya tak percaya ayam makan martabak. Bulan puasa ni ada tak ayam makan ayam? Ada. Kucing pun dia rasa bulan puasa ni berbeza. Faham tak? Saya ingat, saya dengar sikit Tuan Padang, apa tak nama kan? Dia kata kucing kalau kita bagi ikan dengan duit 500, kucing ambil mana? Bagi ikan goreng, dia bagi ikan duit 500, kucing ambil mana? Ambil ikan. Kalau ambil 500, boleh beli ikan banyak tak? Sebab boleh tak ambil? Saya dah fikir ni nak kata kat siapa? Sama lah Datul Khadab. Berapa orang? Banyak ada yang tak main tarawih. Lambat nak tahu tengok karat kematian. Tengok hari raya, ramai. Tu dia nak berkias. Peringkat awal bila sebut kata puasa, puasa orang Islam ni bermula dengan puasa Ashura. Nabi berhijrah daripada Makkah pergi Madinah. Nabi tengok Yahudi puasa. Maka Nabi tanyalah, kenapa kamu semua puasa? Faham tak? Orang Yahudi pun boleh cakap Arab. Faham tak? Di Mesir orang Kristian pun cakap Arab. Malu tak kita Melayu tak cakap Arab? Kemarin saya pergi USM, pergi IPS. Okey. Kebetulan sebelah kerusi saya tengok muka Arab. Tapi dia cakap Melayu. Saya pun, nak cakap bahasa apa kan dia kata? Saya try bahasa Arab. Saya tanya dia, jinsiyah tu? Dia kata, saya orang apa? Orang Syria. Oh. Aku tanya Arab, dia cakap Melayu. Dan dia cakap dengan kani kat depan tu pun Melayu. Saya tanya dia, Kaif, macam mana tahdasta bilughatina? Kamu cakap bahasa Arab tak jatuh langsung. Dia kata, akal tu nasi kandar kasiran. Aku makan nasi kandar banyak. Saya kata, tak betul. Kam sana anta huna. Berapa tahun kamu di sini? Dia kata, tak banyak. 12 tahun. Boleh cakap Melayu? Bila Nabi tanya, Yahudi jawab, kami puasa sebab hari ini Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa dan tenggelamkan Fir'aun. Kenal tak Fir'aun? Kenal. Fir'aun ni bukan nama orang. Fir'aun ni dia gelaran. Pangkat. Faham tak? Macam negara kita, kalau yang paling besar sekali, dia panggil agung lah. Bukan saya nak samakan tak. Faham tak pangkat? Fir'aun yang Allah Ta'ala bagi tenggelam tu, Fir'aun tu nama dia Tutankhamun. Di Mesir ada jalan nama dia Tutankhamun. Dan orang Arab sendiri Mesir, dia punya piramid pun dia berbuh kat duit. Duit tu bukan orang biasa-biasa dia. Mesti orang yang ada pangkat. Baru boleh bergambar di situ. Ada je bagai-bagai. Maka Nabi pun komen, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Hadis riwayat Bukhari daripada Abi Musa al-Ash'ari.
hadis yang berikutnya daripada Imam Muslim. Muslim riwayat ambil daripada Abdullah ibni Abbas. Makna dia lebih kurang sama. Riwayat Bukhari, ahaku minkum bi Musa. Yang kedua riwayat dia, nahnu aula minkum bi Musa. Nabi kata, kami lebih sepatutnya puasa, bukan kamu. Sebab kita beriman dengan Nabi Musa. Tapi kita ikut Nabi Muhammad SAW. Mereka lawan Nabi Musa. Bangsa apa yang nak bunuh Nabi Musa lah? Macam sama dengan Yahudi bunuh orang Islam di Palestin, di Gaza lah. Baik, nak bagi clear sikit. Maka Nabi pun puasa Ashura 10 Muharram tu. Hari Fir'aun tenggelam. Hari itu kita di sini kacau Baksara. Betul tak? Baksara pun ada mazhab dia. Ada Baksara buat pada berat. Ada buat dengan tepung. Ada yang keras. Ada yang cayak. Macam capur tengok ke? Baik. Lah nak masuk lagi faham. Bila para sahabat puasa, maka akhirnya Allah Ta'ala turunkan ayat 183. Ayat tu perintah puasa. Tapi puasa tak boleh puasa lagi. Siapa tahu sebab? Lebuh raya siap dah. Tapi lampu duk menyala padam. Nyala padam. Nyala padam. Maknanya siap lagi. Bila nak rasmi tak tahu. Ramadan, Allah Ta'ala dah sebut nak kena puasa. Allah Ta'ala turunkan ayat 184. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Puasa ni tak banyak, berapa hari je. Siapa-siapa yang sakit. Sakit apa boleh buka puasa? Tanya doktor. Bukan tanya ustaz, tanya doktor. Doktor kata boleh. Kenapa puasa? Doktor kata tak boleh puasa. Tak payah puasa. Doktor dia pandai lah. Pergi jumpa dia. Doktor, saya nak ubat. Makan, buka puasa, tengah malam, pergi. Okey, kalau nak tipu, doktor boleh tak ubat yang ada makan siang? Faham tak? Sebab dia tak mau puasa. Ayat tu pun puasa belum wajib. Belum wajib. Cuma, berapa hari je. Tak lama. Turun 185 ayat 185. Di situ baru disebut Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Tadi Imam baca tak tadi? Tanazzalul malaikatu. Cuma saya nak nasihat lah. Saya rasa saya tua daripada panggilan saya tua kan. Tua. Okey, solat witir ni bukan pilihan kita baca inna anzalna. Solat witir, rakaat pertama sabihis. Yang kedua kuliah. Yang ketiga 30. Susah ubah. Hak tu yang ada dalam kitab. Kita ada pergi ubah-ubah, jangan. Bila kita ubah tu, kalau alif majlis fatwa tengok dia tak balik, dia tunggu. Bila tunggu tu kita jumpa dia. Kenapa baca inna anzalna? Ni bukan berlaku kat saya ni. Qari ni masuk kira saya tak sebut nama, memang terkenal. Kenapa baca inna anzalna? Dia jawab, saya mengaji macam tu. Ulang lagi. Kitab apa yang mengaji? Saya mengaji macam tu. Duk jawab, tak jawab soalan ni. Akhirnya tanya, saya tanya kitab apa yang mengaji baca inna anzalna? Jawapannya senang. Baca sabihis kuliah 30. Jangan ubah. Hak tu yang ada dalam kitab, yang lain-lain tu duk reka. Baik, patah balik.
Bila sebut Ramadan, ingat tak? Tanazzalul malaikatu tu asalnya tatanazzalu. Mai di mana? Tanazzalu asalnya tatanazzalu. Kenapa buang satu tak? Yang tu kena mengaji. Okey, malaikat turun sekian-sekian. Ramadan tak disebut dalam surah Al-Qadri. Sesungguhnya kami Allah turunkan Quran malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu bila? Allah Ta'ala tak abang. Simpan. Akhirnya disebut dalam surah Al-Baqarah. Bulan Ramadan, bulan turun Al-Quran. Quran turun malam Lailatul Qadar. Quran turun Lailatul Qadar saja kah? Malam tu saja? Dengar balik-balik. Quran turun dia ada 3 peringkat. Lahir mahfuz, mai ke langit dunia, orang Arab panggil Batil Izzah, turun sekaligus 30 juzuk, 114 surah. Kumpul di situ, kemudian turun sikit-sikit ikut peristiwa. 23 tahun. Yang menarik saya nak sebut di sini, Allah Ta'ala sebut Quran hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Quran bukan baca saja, tapi kita kena ikut. Ikut tu banyak benda lah. Ni semua kerja potong duit KWSP ya. Duit tu simpan di mana? Simpanan syariah ke konvensional? Syariah. Kalau 100 orang, 30 orang saja tukar simpanan syariah. Lagi 70% orang simpanan konvensional. Sebab dia nak dividen 5.5, yang syariah 5.4. Kalau 100,000 dividen, selisih RM100 dia kira. Sedangkan yang syariah punya 5.4, kalau 100,000 maknanya apa dah? 5,000 400. Kalau konvensional 5,500. 5,500 tu halal belaka. Hak konvensional 5,500 kena tolak 66%. Berbaki hanya RM1,870. Hak mana lebih untung? Hak konvensional tu, konvensional dividen tak boleh ambil semua. Kena tolak 66%. Sebab simpanan konvensional, tempat tak patuh syariah ada 66%. Siapa beritahu? Tanya KWSP. Okey, cuba tuan-tuan perasan. Tahun sebelum tu, dividen yang simpanan syariah 4.75. Bahawa ni 5.4 naik. Naik tak? 4.75 naik 5.40. Yang konvensional dulu 5.35. Tahun ni 5.5. Naik sikit lah. Maknanya pegawai yang kerja dalam KSP syariah memang buat kerja. Tapi kita nak pilih yang tak halal juga kah? Sama seperti orang yang menega minyak kat stesen minyak, ada jual rokok. Roti gardenia kat rak kan? Ayak kat rak. Tapi rokok tak atas kepala. Boleh tak? Rokok tak atas kepala. Bahkan, bila ambil satu, hak belakang dia ikut mai. Tahu tak? Dia buat bagi sengit. Tarik main dia turun. Dia turun. Awak tak kat rak. Mahal. Saya selalu pergi stesen minyak Petronas. Saya minta rokok tak bayar sekotak. Dia tengok muka saya, dia kata tak ada apa jual apa-apa. Kami kerja. Orang yang menega rokok, menega minyak, jangan tidak malam lagi. Nak tutup akaun, kena sisihkan pendapatan jual rokok dengan pendapatan jual minyak. Sebab hak jual rokok tu automatik haram. Sanggup tak buat macam tu kalau jual rokok sehari dapat RM6,000? Fikir. Tu kata
Hudan linnas menjadi petunjuk. Ingat tak Masjid Al-Huda kenang lama? Hudan linnas petunjuk macam itulah. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan dia ada juga keterangan yang beza Islam dan jahiliyah, iman dan juga kufur. Baik. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa-siapa yang nampak bulan. Kita puasa sebab nampak bulan ke sebab nampak anak bulan? Nampak sendiri tak anak bulan? Tak nampak. Jaga elok-elok ni. Saya ingat cerita lama anak saya hak sulung, dua-dua sekolah rendah. Musfirah dengan Maisarah. Anak sulung dah ambil SPM kan? Baik. Anak yang nombor 2 minta duit kat saya. Dia panggil walidi minta duit. Berlaku di Masjid Baling. Nak buat apa? Nak sedekah. Alhamdulillah. Ayah seronok tak? Anak minta dia nak sedekah. Seronok lah. Kadang dia beli makanan lebih 2-3 ringgit. Saya kata, buat macam mana? Sedekah kat masjid tu. Nak balik kampung, beli ayam 2 gelas besar tu. Nak cincau tak? Boleh agak. Dia abang. Tambah cincau, kan? Jadi 5 ringgit. Cincau tak ada, kan? 4 ringgit. Saya tak. Buahlah cincau tak buah, tak apa. Buah, dia buah. Berapa ringgit? 13. Saya bagi kat dia 15. 2 ringgit lagi sedekah. Kan? Baik. Bila anak minta duit, saya bagi. Buah dalam tabung masjid tu tak boleh masuk sebab dia punya lubang kecil. Maka dia lipatlah bagi kecil. Bila lipat, berapa tangan? Berapa tangan? Pasalan? Berapa tangan bila lipat? Nak lipat dia berapa tangan? 2. Dia buah. Anak sulung kata, tak dapat pahala. Sebab tangan kiri tahu tangan kanan sedekah berapa ringgit. Tu nampak dah tu. Saya kata dekat 2 orang tadi, kat hak sulung, siapa ajak sedekah tangan kanan kiri tahu pahala tak ada? Dia tahu ustaz ajak lah hadis. Saya tanya, kalau nak sedekah temikai tak ada tangkai macam mana? Temikai tak ada tangkai, boleh angkat sebelah tangan tak? Tak boleh. Maksudnya ikhlas. 2 tangan pun tak apa. Faham? Allah Ta'ala sebut, siapa nampak anak bulan. Siapa nampak bulan sebenarnya anak bulan. Siapa yang beritahu? Hadis Nabi beritahu. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Naklah kamu puasa sebab nampak anak bulan, raya sebab nampak anak bulan. Sekiranya cuaca mendung, fin rumah alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman. Kalau bulan Sya'ban, kalau bulan itu anak bulan, tahu anak bulan? Tahun lepas ada Cina tanya, anak bulan tu bulan punya anak ke? Dia tanya, okey lah, anak bulan punya anak. Dia cerita kat dia. Baik. Kita puasa tahun ni, hari ni dah banyak hari dah, bukan sebab nampak anak bulan, tapi disebabkan anak bulan tak nampak dan Sya'ban cukup 30 hari. Sebab tu kita puasa. Mai pula nak raya. Nak raya, anak bulan akan dicerap hari Ahad. Ahad 7 hari bulan. Kenapa cerap hari itu? Kenapa cerap hari itu? Yang kita hari Ahad tu, bukan hari Ahad tu anak bulan Sya'ban. Ni Ramadan. Akan dicerap pagi Selasa jam kat maghrib lah. Hari Selasa 2.21 pagi, matahari bulan bumi bawah tapak kita, tapak kaki kita secara mendatar. Dan matahari bergerak
akhirnya tenggelam 7.28. Umur anak bulan 17 jam 7 minit selisih, dan matahari tenggelam 7.28, bulan tenggelam 8.2 minit. Selisih 34 minit, matahari jatuh, bulan tak jatuh lagi. Maka matahari boleh suluh bawah bulan. Maka hari tu Syakban, topo anak bulan tak ada. Kali ni topo anak bulan ada. Ada tak semestinya nampak. Ada, tapi kadang-kadang mendung, tak nampak. Negara kita agak unik. Ru'yah pun pakai, hisab pun pakai. Kesimpulan dia, puasa Ramadan ni kita puasa tak akan lebih. Maksudnya, penyimpan besar mahal raja-raja beritahu, esok raya, esok puasa. Betul tak? Di Kajang ada orang buka puasa awal 4 minit. Selamat qada lah. Rupanya minit-minit kita sangat berkira, betul tak? Berkira. Tapi bila kita kaitkan puasa dengan faraid, kita berkira tak? Nak beritahu jangan pening lah. Sebenarnya berapa lama ni? Saya main juh ni. Baik, dengar elok. Ada satu malam, saya tersekira. Dekat nak balik, orang pegang tangan. Tu dia nak tanya soalan susah lah tu. Kadang dia ajak pergi kedai. Kena tarik ke apa kan. Saya kata, rumah saya apa ada semua benda tu. Tanya apa? Ustaz, sebenarnya kita boleh makan kan azan subuh? Saya tengok muka dia. Saya tanya, kamu sekolah mana? Saya taklah sekolah, tapi saya banyaklah tengok Facebook. Oh, Facebook. Baik. Hak kamu cerita tu ada hadis. Tapi hadis tu tidak diterima oleh ramai para ulama. Cerita dia, iza sami'a ahadukum an nida, tahu tak an nida? Bila kamu dengar azan, nida tu azan lah. Wal ina'u ala yadihi fala yadahhu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Apabila seorang kamu dengar azan, minuman ada di tangan, jangan letak makanan tadi, melainkan kamu tabih dulu. Kalau ayak ni ada di tangan dengan azan subuh, tabih. Tapi jangan sampai azan berhenti duk minum lagi. Faham tak? Saya kata mau pening, saya kata. Sebab apa? Kalau pegang botol ni, kalau pegang jak, macam mana? Saya kata, apa kamu kata tu, kamu tengok dalam Facebook kan? Hak cakap macam tu, orang sekian-sekian kan? Ya, Ustaz tahu mana? Saya tahu. Baik, nak abang kat kamu, hadis tu ulama yang besar-besar tolak. Yang kedua, ulama 4 mazhab tak seorang pun terima hadis tu. Yang ketiga, bercanggah dengan Quran. Puasa bermula terbit fajar. Terbit fajar tandanya azan. Kalau makan azan subuh memang batal. Yang kedua, kalau Bilal sini, dia jenis tak minum air, nafas dia panjang. Dia azan di sini, tak habis lagi, paling dekat surah mana? Surah As-Salam. Rozaidi. Surah As-Salam. Katalah situ, air tak ada, tak buka puasa. Contoh nah. Maka azan di sini lebih panjang pada surah tu. Maknanya orang surah ni boleh makan lama. Hak surah tu berhenti makan dah. Kamu boleh terima. Betul ke? Bukan betul juga, memang betul pun puasa batal. Jadi bab puasa kita sangat ambil kira batal sah bagai-bagai. Bangkit tidak? Okey, tak tengok jam. Makan dulu.
Tiba-tiba dengan azan, berhenti, subuh dah. Tengok jam, dia 6:30. Subuh 6:10 minit. Tak apa, tak tahu. Tak tahu, batal. Yang tak batal, lupa. Jadi clear. Kita tak akan makan, tak akan minum sehari. Ayat ni ayat mineral. Saya tak tengok pun tak mana-mana. Saya tengok tudung. Tudung kalau bukan putih, mineral. Tudung putih, drinking. Sebab apa? Sebab saya mengaji 9 hari pasal halal haram. Masuk kursus, masuk periksa, dapat sijil, jakim, bagai-bagai. Baik, makanan ni halal. Esok suhur, halal. Azan subuh, tak halal. Tidak. Kalau makanan ni harta anak yatim, subuh pun tak boleh, tengah hari pun tak boleh, buka puasa pun tak boleh. Nampak tak? Berapa ramai kalangan kita dia sangat ambil berat. Tahu tak pusing meja martabak? Martabak pusing saya tu. Pusing di Selama Perak, pusing. Saya ingat kot dia tak perasan. Saya pusing kot je, bukan kot dekat, pusing. Dia beralih tengok. Tengok telur ayam basuh ke tak. Dia tegur saya macam tu. Martabak 3 biji. Mula nak tengok je telur basuh ke tak. Bila dia tanya kita nak cover, martabak 3 biji. Dia tak cukup, dia geramkan saya, dia kata apa? Kami masuk kursus. Semua terima arahan kena basuh telur ayam. Ambil kira tak? Ambil kira. Padahal ayah mati, ayah kita mati, harta ayah tak faraid. Habis siapa yang duk buat raja-raja tu? Anak-anak. Kedai makan, ayah tinggal, anak sulung, misal, usaha kedai makan tu. Sewa tak bayar ke anak-anak ayah yang lain. Anak kedua kau buat bendam, sewa tak bayar kat waris-waris lain. Tu semua makan harta orang. Bahkan nak beritahu, batu nisan pun tak boleh beli guna duit pusaka. Nak guna duit pusaka, boleh. Faraid dulu, dapat duit, kutip seorang 100, tempah batu nisan. Sebab tuan-tuan, buat puasa ni, tak ada khilaf. Tarawih kita malam ni, walaupun 8, ada ulama kata boleh 2 rakaat pun tarawih. Ada ulama pula kata tarawih tu 20, kurang bukan. Macam-macam pendapat lah. Tarawih nak buat lepas isyak ke, nak tidur dulu bangkit pagi esok, silalah. Okey, semayang maghrib, semayang isyak waktu maghrib sebab jamak takdim, boleh tak buat tarawih waktu maghrib? Silakan, boleh, syarat semayang isyak dulu. Nak semayang isyak waktu maghrib kena jamak takdim lah. Baik. Kita semayang tu pula, bab puasa bagai-bagai ni, ada khilaf. Saya duk kira tadi lepas semayang tadi. Tahu tak yang kita duk sembok dalam mulut tu? Inhaler tu. Batal puasa. Khilaf. Ada ulama kata batal, ada tak batal, padahal yang saya dah kira tu apa dia? Botol kecil tu. Botol kecil tu, dia punya isi dia 10 ml ya. Boleh sembok dalam mulut 200 kali. Sekali sembok, keluar 0.05. Banyak tak? 0.05 banyak ke sikit? Sikit. Sembok dalam mulut. Dia sampai ke perut kan? Faham tak? Ada sebagian kata batal, ada sebagian kata tak batal. Ada khilaf. Makan harta anak yatim ada khilaf tak? Halal ke haram? Tak ada. Kenapa faraid tak ada khilaf? Puncanya adalah sebab faraid dia punya dalil tidak boleh kita petikai.
Sangat detail. Sangat detail. Ayat dia ayat 11 An-Nisa, 12 An-Nisa, 176 An-Nisa, detail. Bab semayang Allah Ta'ala tak sebut berapa rakaat. Nabi yang sebut. Faham tak? Puasa ni, tuan-tuan buka puasa. Martabat pertama, rutab. Kurma masak, tak jemuk matahari, tak sedap. Yang kedua, balah. Kurma keras, kelat sikit. Tu pahala nombor 2. Nombor 3, kurma. Hak yang jemuk dah tu. Kadang manis, kadang bagai-bagai, kadang bergula bagai-bagai. Nombor 4, ayat Zam-Zam. Nombor 5, ayat macam ayat mineral ni. Nombor 6, buah-buahan yang manis. Yang 7, makanan atau minuman yang ada tambah gula. Buka puasa ada 7 martabat. Baik, bab berkaitan puasa selesai. Bab pasal puasa selesai. Bab pasal faraid, nak cerita, Allah Ta'ala cerita pasal faraid ni 1/2 sebut, 1/4 sebut, 1/8 sebut, 1/6 sebut, 1/3 sebut, 2/3 sebut, 1/6 sebut. Detail tak? Detail tak? Detail. Kenapa detail? Allah Ta'ala tak mau kita makan harta orang. Misal Fazlan, anak berapa? 3, 2. Isteri tahu dah memang 1/8. Ada mak ayah lagi tak? Mak ayah ada lagi tak? Tak ada dah. Meninggal dah. Allah ya Allah. Isteri 1/8. Anak lelaki seorang. Perempuan seorang. Betul? Okey, isteri 1/8. Lebih lagi 7/8. Ayah anak ada berapa orang? 7. Semua tak dapat. Punca tak dapat, ada anak lelaki-lelaki. Maka bila kita faraid, apa akan jadi? Pusaka bahagi 8, isteri 1, anak lelaki perempuan 7. 7 nak kena bahagi 3, tak boleh. 8/3 berapa masalah? 8/3. 8/3 berapa? 8/3. 24. 24, isteri 3. Anak perempuan 7. Anak lelaki-lelaki 14. Cukup dapat. Tak kurang, tak lebih. Itu faraid. Maka bila ayah meninggal, yang antara kita boleh kesan, ayah mati tinggal duit 60,000. Saya kata saya tak percaya. Mesti bukan 60,000. Kenapa kata mesti bukan? Sebab siapa dia yang mati tinggal duit cukup-cukup 60,000? Hak dalam kereta dalam laci tu pun pusaka. Hak dalam peti besi pusaka. Dalam poket seluar suami tu pusaka. Macam mana boleh 60,000? Tak lah. 60,000 tu lah yang nak faraid. Hak semua dalam poket seluar dalam baju teluk belanga tu pusaka. Jam tangan ayah tu pusaka. Kenapa fikiran muda? Nampak? Dan tahu tak, Taman Baiduri, Taman Nilam. Dulu saya panggil Taman Nilam Baiduri, tidak Taman Baiduri Nilam, tak sedap. Mereka kata, kami pun pelik. Taman apa? Rupanya 2 taman. 2 taman, Taman Nilam dan Baiduri. Ada seorang Allah meninggal, isteri dia mati, dia kahwin pula. Dapat anak pula lah. Tak apa. Akhirnya, perkahwinan hak kedua tu, ada anak lagi. Dan akhirnya, dia mati. Saya faraid pusaka dia kepada isteri baru dan anak dengan bini lama. Selesai. Bila rumah ayah, mak pun mati, mak tiri pun tak maduk rumah tu, anak berapa? Berapa? Simpan, terjumpa barang kemas agak banyak agak.
Dia ambil gambar, perempuan tu hantar WhatsApp kat saya. Dia kata, Ustaz, saya simpan-simpan jumpa barang kemas mak. Saya tanya, mak mana? Mak saya hak mati dulu, ayah menikah pula. Saya kata kena faraid tu. Tapi susah puan. Susah boleh kira tak? Boleh. Puan bagi maklumat lengkap. Masa mak dia mati, mak dia tinggal suami, tinggal anak dia dan beberapa orang yang lain. Ayah dia menikah pula. Ayah dia berhak 1/4 pada barang kemas itu. Tapi tak dapat sebab tak tahu barang kemas itu ada. Ayah dapat 1/4. Kemudian, hak lain dapat ke anak-anak. Faham tak? Kemudian, ayah pula mati. 1/4 yang ayah dapat pada mak tu, turun ke semua anak-anak dia, juga kepada bini baru ayah dia. Sebab sampai selesai. Dan saya kata, kenapa puan tak simpan buat harta? Dia kata, Ustaz, tak boleh tu Ustaz. Saya kata, bagus kamu. Kamu sangat amanah. Harta mak kamu tanya. Dan harta pusaka tak boleh kita buat mudah-mudah. Pernah tengok tak apa dia tu bubu. Tahu bubu? Hak tahan dalam parit tu. Malam ni tahan bubu. Pagi besok mati. Ikan masuk dalam bubu tu pusaka. Sebab bubu tu orang mati tu pergi letak. Tapi dia letak sebelum dia mati lah. Kalau dia mati dia pergi letak hampa lari. Faham lah tu? Tu faraid tu. Ayah mati tanam musangking. Dia naik buah keluar. Buah tu kena faraid. Tak payah faraid. Jual buah tu. Jual. Duit terkumpul faraid. Nanti bila saya mati, pokok mutan, semua pokok di rumah saya tu semua saya tanam. Pokok pelam saya tanam. Jambu, semua pokok saya tanam. Serai pun saya tanam. Isteri nak sedekah ke orang tak boleh. Kena tanya mak saya, kena tanya anak saya. Kerana apa? Kerana benda tu usaha tangan saya. Jangan buat mudah faraid. Satu cerita berlaku di Perak. Saya nak tutup dah. Seorang mati tinggal 2 beradik. Laki dengan perempuan. Bila mati yang berlaku, anak perempuan ni, adik dia, langsung tak boleh makan harta. Abang ambil semua. Bagus dah abang. Adik langsung tak dapat. Sian. Jadi kawan ni rasa ke mana? Kalau tengok aja semayang pun semayang. Pergi harta orang makan. Baik. Dia mengadu. Dia tanya, Ustaz, abang saya pusaka ayah mak dia ambil semua kat dia. Apa masalah kamu? Itulah saya langsung tak dapat. Memang adik pun tak dapat Ustaz. Sampai macam tu lah. Baik. Cerita ni dia cerita kat guru saya. Guru saya tu orang Terengganu. Orang Manir. Dia tanya, kamu ada anak apa orang? Kata perempuan tu. Anak saya tak ramai, ada 3 orang. Perempuan 3 orang. Anak mengaji. Anak semua universiti. Dan semua kerja. Semua kerja bagus. Semua jadi orang. Orang tak orang. Semua jadi orang. Orang baling pun dia guna kalimah orang. Kena ada je tiap roti. Duk asam Jawa, tu guru besar tu, meninggal dah. Dia nazar, kalau boleh mengaji di Mekah, tak mau makan nasi. Dan Allah izin dia pergi Mekah, dia mengaji tak lama, 60 tahun je. 60 tahun lama. Tak lama. Nak pergi ziarah kena naik motor sebab dia buat rumah kecil, dia buat ibadat dalam hutan. Kami pergi ziarah dengan majlis ahli fatwa Kedah, Syekh Aminuddin pergi. Maka duduk tunggu rumah anak menakan. Anak menakan tu pergi cari roti 4 segi gula. Bulan puasa ni makan ke? 4 segi gula. Baik, dia pun kata, dia kata apa kat saya? Haji Taib tu bukan orang. Mana apa bukan orang? Haji Taib roti. Dia tak panggil Haji Taib roti lah. Kami yang panggil. Haji Taib tu bukan orang.
Apa dah? Apa dah? Wali. Bukan orang tanya, bukan orang lain. Kok nak kami, bukan orang tu menyayang. Adik-beradik. Hak perempuan ni kata, ni bahasa dia indah. Bahasa perempuan ni kata apa lah? Alhamdulillah lah, anak saya berjaya, semua mesti, semua jadi orang. Orang mana apa? Masyarakat nak orang jenis itu. Oh, anak kau tu kau bagus. Ni nak tanya abang macam mana abang? Abang saya anak ramai. Tapi itulah, pusat serenti ada, duduk dalam pun ada. So tak jadi orang. Bila dia lepas tu, dia rasa puas hati. Tak apa Ustaz. Ustaz kata, tengok, okey lah walaupun harta tak dapat, anak berjaya. Sebab kamu tak makan benda haram. Yang makan benda haram abang kamu. Dia balik rumah tak boleh tidur. Dia mai pula. Dia kata, Ustaz, abang saya jadi macam tu sebab mulut saya. Kamu buat apa? Saya mengadu ke Allah Ta'ala, Ustaz. Minta Allah Ta'ala tunjuk sesuatu ke abang. Sebab dia makan hantar saya. Jadi main nak buat apa pula? Saya main ni, saya dah ajak Ustaz. Saya nak Ustaz buat urusan pusaka ayah mak saya nak. Nak buat macam mana? Semua bahagian saya tak bagi, saya nak bagi ke abang saya. Ambil lah abang semua. Awak, sebab saya nak masuk syurga, saya nak abang saya duduk sekali dengan saya. Harta pusaka tak boleh kita buat lebih kurang. Dia minta halai. Halai kena abang, halai apa? Sebab itu ada satu kes di Pulau Pinang. Seorang ayah mati tinggal anak 3 orang. Ni nak bak pusaka ni tak boleh duk pusing kok mana. Hukum memang ada. Ayah mati tinggal tanah tak mahal. Tapi tanah lebih daripada 1 juta. Mahal kan? Tanah ayah ada 3 kepin. Anak 3 orang. Cuma masalahnya anak lelaki 2 orang bantu tu. Hak tanah hak satu tu juta juga. Adik diorang kata, Kak, kita faraid nah tanah ni kak noh. Nampak tak otak jahat. Dia faraid tanah kak lepa duduk Lepa bahagi berapa? Lepa bahagi 5. Adik laki 2, laki 2, perempuan 1. Okeylah, 2 tu perempuan laki. Selesai faraid. Hak lagi 2 tanah hak juta juga. Dia tak faraid. Dia tunggu sampai kak dia mati. Bila mati, pihak harta pusaka berita yang arif, ayah kami meninggal, tinggal kami 2 orang, anak laki-laki. Jadi faraid dapat kat 2 orang, kakak dia tak dapat apa. Ini nama dia faraid tapi tipu. Sebab tu saya mengaji undang-undang dan duk mengajak pelajar undang-undang, juga mengajak bakal-bakal peguam, duk semak juga jurusan hakim-hakim yang sangkut. Kami dia ajak kenal muka orang jahat. Faham tak? Pernah tengok ada muka orang jahat? Tak pernah tengok. Tengok ada duk filem tu, tengok orang dalam bilik kaca. Kami diajak, kalau muka macam ni pencuri, muka macam ni penyamun, muka macam ni penipu. Tengok tak mau tengok mata, ni tengok gitu. Saya test dah. Balik macam ni lah. Sampai dekat Putrajaya. Faham? Lesen mandu bukan lesen mandu. Rotek mampu. Lesen mandu tak bawa. Rotek mampu. Enggak dah aku. Saya pusing pergi ikut Padang Temusu. Keluar pergi ikut Padang Serai, nak pergi ikut tu apa dia pemetang tu adik. Ada polis pula tahun tu. Faham tak? Pilihan dia mana? Kona Padang Serai, balik ikut Batu Putih. Ya aku duk mengaji lah. Tak apa aku nak cuba tengok Pergi nak tengok nak jadi apa jadi Okey, dia tahan, dia tengok muka, dia tak sila. Dia tak kata apa kat saya. Faham tak? Tahu saya rasa apa? Rasa nak lipat balik pergi Putrajaya pula. Nak tengok kena tahan ke tak.
Sebab tu bila faham tak faham? Sebab tu hakim bila bicara, dia akan tanya, harta pusaka siapa ni? Pusaka ayah. Baik. Bini ayah nama apa? Hakim dia akan tanya, abang, mak kamu beranak berapa kali? Nampak tak? Mak beranak berapa kali? Dia nak jawab berapa kali? Kalau duk tengok, abang tengok adik, dia tengok abang, abang betul. 3. Ni sebab apa dengan apa tu? Kak mati dah. Kak mati lama dah. Kak sedih tak bila ayah dengan mak mati? Sedih. Nak sedih kena hidup. Jadi ayah mak mati ada anak 3 orang lah, bukan 2 orang kan. Tapi tinggal kami 2 orang aja. Memang tinggal apa 2 orang sebab apa tipu. Faraid tapi penipu. Dosa juga. Di kesimpulan dia nak beritahu tuan-tuan malam ni, harta yang kita makan halal haram akan jadi darah daging kita. Ada seorang prof, hello saya tak sebut nama. Dia tanya saya, Rob tu makna apa? Prof ni memang bagus, saya puji. Dan saya puasa 6 habis tiap-tiap tahun, antara puncanya dia. Jumpa dia tanya, puasa 6 habis dah? Faham tak? Dan yang paling geram sekali, dia puasa 6, dia buat makanan untuk orang yang tak puasa 6. Saya kata awak yang buat macam tu. Puasa 6 pahala kat saya, sedekah pahala kat saya juga. Bila kita puasa tu, bila habis, seronok. Kalau dia tanya, habis dah. Faham tak? Saya kata, Arab ni kayu sugi, Prof. Oh, Prof ni anak murid Datuk Arundin. Perangai macam Datuk Arundin. Okey, garang. Arab kayu sugi. Kayu sugi. Rupanya nak cerita, kalau kita mencuri harta adik-beradik sama nilai dengan kayu sugi, wajib masuk neraka, tak boleh masuk syurga. Kayu sugi RM1. Orang sepak gitu kalau jumpa kan. Kalau kita ambil tanah adik-beradik kita, punggah. Sebab tu saya nak sebut sikit. Ada orang main rumah saya jiran, dia tanya pusaka ayah dia. Saya tanya, ayah kamu mati dah? Nak tanya, ayah kamu mati dengan ayah pada ayah kamu, siapa mati dulu? Dia kata, ayah pada ayah kami ya. Tu mati sebelum ayah. Ayah kamu berhak dapat pusaka. Ayah kamu dapat nak pusaka tawan kamu? Tak dapat. Awak tak dapat. Pak Long tak bagi. Oh, Pak Long tak bagi. Pak Long tu puasa tak? Puasa. Okey, kenapa kamu tak minta? Kami minta dah, Ustaz. Tapi Pak Long kata apa? Pak Long kata, tanah pusaka ni aku usaha lama dah. Apa nak golok apa tunggu? Pak Long tu orang Kedah. Nampak nak berkata tuan-tuan? Ambil harta pusaka orang, kalau buka puasa, batal puasa. Makan harta tu harta kita, ayak-ayak kita. Tapi makan harta orang yang bentuk dia macam tu, kita tanggung dosa. Azab dia sangat pedih. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jaga puasa, jaga juga harta pusaka. Jangan simpan lama. Rekod paling teruk Faraid yang saya jumpa, kematian tahun 1808. Taklah lama. Bukan 18 bulan 8. Tahun 1808. Lama. Tok kita pun tak ada lagi. 1808. Masuk mahkamah di Kuala Lumpur, dibicara. Kes tu saya dirujuk sedikit. Itu pun jatuh hukum waris mati pula seorang. Hak seorang tu main jumpa saya. Nasib baik tak tanya hak 1808. Mampu nampak bintang. Jadi takat tu lah. Ada soalan tanya dalam WhatsApp lah. Saya pun dah telah jawab masa. Inilah tazkirah saya paling lama. Sebab puasa campur dengan Faraid. Jadi setengah jam. Walaupun tak seimbang takat tu dulu. Jumpa lagi lain masa.
Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabilan liman ihtada. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana mi ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.